Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu Komunikasi tingkatan 1 minggu ke-8. Okey, untuk hari ini cikgu akan pergi kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Jom bersama dengan cikgu dalam kelas Bahasa Melayu Cikgu Zainab. Baik, untuk hari ini standard kandungan kita adalah 1.3, iaitu berbincang dan bersoal jawab tentang sesuatu perkara. Standard pembelajaran pula adalah 1.32, menyatakan jawapan yang sesuai dengan betul, tepat dan bertata susila. Objektif cikgu hari ini, cikgu harap murid dapat mendengar cerita sahabat rimba dengan baik, memberi jawapan yang betul bagi soalan yang ditanya. Baiklah, jom kita teruskan kepada aktiviti kita yang pertama. Jom kita tengok dan dengar cerita sahabat rimba. Sahabat rimba. Kisah ini menceritakan mengenai sekumpulan haiwan yang hidup di dalam hutan rimba. Pada suatu ketika, hujan sudah lama tidak turun. Hutan menjadi kering kontang. Suatu mesyuarat telah diadakan bagi menyelesaikan masalah ini. Ingin mengetahui apa tindakan haiwan tersebut? Jom kita ikuti kisah sahabat rimba. Ada sebuah hutan rimba. Hutan rimba itu kelihatan cantik. Banyak binatang tinggal di dalam hutan. Ada yang tinggal di atas pokok, ada yang tinggal di dalam kolam, ada juga yang tinggal di tepi sungai. Terdapat banyak makanan. Semua binatang tidak akan kelaparan. Mereka sangat gembira dan bahagia. Sudah lama hujan tidak turun. Segala-galanya di dalam hutan menjadi kering. Tiada makanan di dalam hutan. Tiada air di dalam kolam. Krepek, krepek, krepek. Kita tiada buah-buahan untuk dimakan. Kita tiada air untuk diminum. Hutan ini sudah tidak cantik lagi. Semua binatang berasa susah hati. Lalu mereka mengadakan satu mesyuarat. Kita pergi dari sini. Kita akan cari tempat lain. Cip, 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 cip. Aku tidak boleh melompat jauh. Aku akan terasa letih. Krepek, krepek. Aku tidak boleh berjalan cepat. Aku tidak suka pergi jauh. Kita mesti mencari jalan lain untuk mendapatkan air. Mari kita pikir. Krepek, krepek. Mari kita pergi ke sungai. Di sana kita boleh dapat air. Kita bina tembok merintangi sungai. Kemudian baru kita boleh dapat air. Semua binatang bekerja kuat. Mereka menggunakan kayu dan batu. Mereka membina cadangan air. Mereka menggunakan air untuk minum. Mereka menyiram tumbuh-tumbuhan dan pokok. Mereka mengisi air di dalam kolam. Tumbuh-tumbuhan tumbuh semula. Semua binatang mempunyai makanan untuk dimakan dan air untuk diminum. Mereka berasa sangat gembira. Yeay! Pengajaran yang diperolehi daripada cerita ini ialah: pertama, saling bekerjasama antara satu sama lain
Kedua, kegigihan dalam menyelesaikan masalah. Dan ketiga, kesepakatan dalam membuat keputusan. Baiklah, begitulah kisah sahabat rimba, di mana cerita ini mengisahkan binatang-binatang yang hidup di dalam rimba. Tiba-tiba hutan ataupun kawasan mereka sudah lama tidak menerima hujan. Jadi mereka hutan menjadi kering kontang, binatang-binatang di situ tak ada air untuk minum. Buah-buahan dah buah-buahan dah tak tumbuh. Jadi mereka bermesyuarat untuk menyelesaikan masalah mereka. Ada yang memberi cadangan supaya berpindah ke tempat lain. Tapi ada juga binatang-binatang yang tidak mampu untuk pergi jauh. Okey, jadi mereka bersetuju untuk membina tadahan air yang berhampiran dengan sungai supaya semua binatang di hutan rimba tersebut mendapat manfaat daripada air tadahan yang mereka buat. Jadi mereka bersama-sama saling bekerjasama menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam pengajaran cerita tadi, di mana pengajaran yang kita dapat, kita mestilah saling bekerjasama untuk menyelesaikan satu masalah. Yang kedua, kita perlu membantu rakan-rakan yang tidak mampu. Okey. Itulah kisah sahabat rimba. Jadi cikgu harap kamu dapat manfaat daripada cerita tersebut. Kita teruskan kepada aktiviti kita yang kedua. Jom belajar perkataan KV. K itu adalah huruf konsonan, V adalah huruf vokal. Jadi KV. Okey, tengok contoh di sini. Mari sama-sama ikut dengan cikgu. Kita mengeja perkataan yang pertama. Lama. Okey, ikut cikgu. Lama. L-A-La. M-A-Ma. Lama. Ulas sekali lagi. L-A-La. M-A-Ma. Lama. Kita. K-I-K-T-A-Ta. Kita. K-I-K-T-A-Ta. Kita. Cari. C-A-R-I-R-I. Cari. C-A-R-I-R. Cari. Seterusnya, suka. S-U-K-A-K. Suka. S-U-K-A-K. Suka. Hati. H-A-T-I-T. Hati. Mari. M-A-R-I-R. Mari. M-A-R-I-R. Mari. Bina. B-I-B-N-A. Bina. B-I-B-N-A. Bina. Rasa. R-A-R-A.
S-A-sa. Rasa. R-A-ra. S-A-sa. Rasa. Sini. Sini. S-I-C-N-I-Ni. Sini. S-I-C-N-I-Ni. Sini. Baru. Baru. B-A-ba. R-U-ru. Baru. B-A-ba. R-U-ru. Baru. Kayu. Kayu. K-A-K-Y-U-U. Kayu. K-A-K-Y-U-U. Kayu. Satu. Satu. S-A-sa. T-U-tu. Satu. S-A-sa. T-U-tu. Satu. Baiklah. Nah, itu sahaja untuk perkataan hari ini. Bagi pelajar cikgu yang kurang mahir membaca, cikgu minta kamu ulang lagi untuk mahirkan bacaan kamu untuk suku kata KB, KB. Ya? Dan cikgu minta kamu salin dalam buku karangan perkataan ini untuk supaya kamu boleh ulang banyak kali. Seterusnya, bagi pelajar cikgu yang lebih pandai, cikgu minta kamu buat sedikit latihan berkaitan kisah cerita sahabat rimba tadi, soalan pemahaman ini. Okey, seperti yang cikgu ajar seperti ini, macam mana untuk menjawab soalan pemahaman. Awak perlu baca dulu soalan. Okey, contoh yang pertama. Nyatakan 4 binatang yang tinggal di dalam hutan itu. Okey, dia suruh nyatakan. Nyatakan 4 binatang yang tinggal di dalam hutan. Okey, jadi maksud nyatakan tu awak senaraikan. Okey, macam mana nak buat? Terus bagi jawapan ke? Tak boleh. Jadi, kita perlu bermula dari sini. Jadi, awak tulis dulu 4 binatang yang tinggal di dalam hutan itu. Kemudian awak tambah ialah, baru senaraikan binatang-binatang yang terdapat dalam hutan tersebut. Okey, tengok contoh soalan nombor 2. Mengapakah binatang-binatang di dalam hutan itu ingin berpindah? Okey, jadi awak nak jawab, perlu ambil daripada binatang. Okey, binatang-binatang di dalam hutan itu ingin berpindah kerana. Sebab bila soalan mengapakah, kena jawapan kerana. Sebab mengapa mereka binatang-binatang tersebut ingin berpindah. Okey. Seterusnya, apakah pengajaran? Okey, mana itu ni? Pengajaran yang kamu perolehi daripada cerita ini. Okey. Jadi nak jawab dia, awak perlu ambil daripada pengajaran yang kamu ni bukakan kepada saya. Okey, ini soalan lebih kepada soalan kehebat. Jadi awak kena tukar sikit. Okey, pengajaran yang saya perolehi daripada cerita ini ialah, barulah bagi jawapan. Okey, saya harap kamu dapat membuat latihan ini dengan baik. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua.